Bismillahirrahmanirrahim. Training kami biasa untuk public orang awam yang kita rasa biasa dengan programming. Terima kasih pada Cik Zami yang mencadangkan untuk kita explore lebih kepada bahagian yang basic programming. Sebab beliau rasanya memerlukan ataupun ada audience yang mungkin memerlukan tak biasa dengan programming dan dia perlukan knowledge tentang programming. So untuk hari ini saya cuba target kepada betul-betul punya basic part of programming tapi menggunakan language PHP. Kalau biasanya dalam universiti dia start dengan Python ataupun Java ataupun C, ada lagi C. Boleh je C, tak masalah. Tapi kali ni saya cuba nak explore. Kita explore bersama macam mana nak buat basic programming menggunakan PHP. So apa yang kita nak bincang pada hari ini adalah lanjutan daripada tutorial yang kelima. Saya namakan sebagai tutorial 05 tambah 1. Ada possibility untuk tutorial 05 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan tambah 5 seterusnya untuk kita explore basic programming menggunakan PHP. So hari ini kita cuba lihat apa itu macam mana sepatutnya kita memikir proses untuk input dan output. Kita nak flow kepada input, proses dan output. Sebab apabila kita memikirkan tentang programming, programming adalah proses untuk data diperolehi, kemudian data tersebut ditukar kepada maklumat yang lebih bermakna lah. Contohnya macam kita ada 1000 maklumat tentang 1000 maklumat tentang ketinggian pelajar ataupun what we call as gaji ataupun kemampuan ataupun ialah 1000 orang pekerja di Malaysia. Kemudian data tu 1000 diproses, ditambah dan dicuba dapatkan purata dia. So daripada output dia tu ataupun keputusan dia tu, output dia, purata dia. So kita akan dapat berapa purata gaji ataupun pendapatan 100 orang, 1000 orang pekerja tersebut. So itu adalah satu proses untuk kita proses, satu flow ataupun satu aliran, satu catak alih untuk kita dapatkan kita proses input yang banyak, lepas tu kita mold dia kepada maklumat yang lebih berguna. Contoh, tapi the whole process tu kita perlukan what we call as memory ataupun tempat simpanan data. So dalam processor ataupun dalam komputer, in fact macam dalam human brain ataupun otak manusia, dia memerlukan storage ataupun tempat untuk menyimpan data. Contoh dia macam sebelum ni saya mention lah, mak bagi duit RM10, arahkan kita untuk beli telur 10 biji. Duit je RM10. Apa barang nak beli? Telur. Berapa biji telur nak beli? 10. So itu kita kena letakkan ke dalam kita punya memory, ataupun storage kita lah, ataupun our storage capability, memory. Kalau dalam komputer, kita juga perlukan memory tu ataupun ingatan tu. Itu yang disebut sebagai ingatan ataupun memory. Ataupun sebenarnya kalau dalam komputer dia lebih kepada bersifat tempat untuk simpan data, container. So macam ni kita ada container ni kan, baldi ni, baldi. So variable ni boleh dikatakan sebagai baldi ataupun satu tempat untuk simpan data, dan kita akan assign ataupun simpan data di dalam ini. Contohnya kita nak simpan 10 biji telur dalam kotak ini. So variable tu simpan 10 biji telur. So itu adalah idea asal penggunaan variable ataupun pemboleh ubah. So dalam PHP variable ni penting, sangat penting. Sangat penting sebab whatever data yang dihantar kepada pengguna daripada pengguna,
perlu disimpan dalam variable. Dan apabila kita nak, let's say kita ada maklumat yang kita dah jana daripada proses, so kita perlukan juga variable untuk simpan output dia. So sebagai contoh, ni saya betulkan contoh sikit. Okay, kita perlu untuk simpan nombor 3 dengan nombor 5. Jadi data tu, input tersebut kita kena sediakan dalam pemboleh ubah ataupun kena simpan dalam pemboleh ubah. Maksudnya nombor pertama kita kena simpan dalam satu baldi, dan nombor yang kedua pun kita kena simpan dalam satu lagi baldi. Jadi kita perlukan 2 kontainer. So 2 baldi lah. So menyimpan 2 longgok item, objek. So variable dalam PHP ni kita boleh wakilkan dengan satu what we call as identifier ataupun pencap. Okay, dan mana identifier dalam identifier variable dalam PHP bermula dengan $sign. Okay, simbol dollar ni. Ni penting. Simbol dollar ni penting. Okay, simbol dollar ni penting. Jadi kalau katakan kita nak simpan satu data nombor 3 ke dalam satu variable. So let's say kita ini tugas developer lah ataupun tugas programmer untuk decide apa nama variable tersebut. So ini contoh adalah 61 adalah untuk simpan nombor pertama, iaitu 3, contoh dia. 62 adalah untuk simpan data yang kedua, iaitu 2. 5 contohnya. Okay, 3 dengan 5. So let's say okay, ini ada syarat-syarat dia lah, tak penting sangat, boleh baca lah. Satu variable hanya boleh dibentuk daripada syarat-syarat ini. So dia start daripada $sign, dia boleh ada alphabet ataupun karakter alphanumeric. Karakter alphanumeric tak boleh ada space, boleh ada underscore. Okay, itu contoh dia lah. Ini contoh dia. Contoh lain, kalau macam mana kita nak declare satu variable. So sebagai contoh yang mudah, biasanya kita buat penambahan ataupun proses penambahan, ataupun nak tolak 2 nombor, ataupun nak darab 2 nombor. Kalau dalam kalkulator tu senang je, kita tekan, lepas tu tekan nombor, tekan operasi, tekan nombor yang kedua, lepas tu tekan sama dengan, dia akan keluarkan output dia ataupun result dia ataupun total dia. So macam contoh, macam mana kita nak tambah 2 nombor, kita boleh gunakan ni kaedah ni. So kita simpan satu variable, nama dia total, contoh dia lah. So nombor 1 ditambah kepada nombor 2. So dalam arithmetic operation ataupun operasi arithmetic, operasi penambahan, contoh dia, proses penambahan dalam PHP ataupun dalam programming, dia akan berada di sebelah kanan ini, dan kita pisahkan dengan sama dengan ni sebenarnya assign, dan ini adalah satu variable lagi untuk simpan hasil dia. Sebagai contoh, kita ada nombor yang pertama iaitu 5, ataupun nombor yang kedua 3, lebih kurang macam tu. Itu adalah input. Kita ada 2 nombor sebagai input, dan prosesnya apa yang berlaku adalah kita nak tambahkan 2 nombor tersebut. 2 nombor ni, nombor pertama, nombor kedua, kita nak tambahkan dia. Nombor 1, nombor 2, kita nak tambahkan dia. Jadi 5 dengan 3 ni kita kena simpan dalam kontainer. Satu pemboleh ubah. Dalam programming nama dia pemboleh ubah. Lepas tu kita akan lakukan proses penambahan. Okay, lepas penambahan tu kita akan dapatkan dia punya output. Output ni contoh macam total dia. Total. Tapi kalau setakat kita paparkan nombor 8, orang tak faham apa bendanya tu sebenarnya. Jadi sepatutnya output ni adalah satu maklumat yang lebih mudah dibaca lah. Okay, kita akan mold supaya maklumat tu lebih mudah dibaca. So nombor pertama, nombor kedua ditambah, akan dapatkan total 5 tambah 3, 5 tambah 3, dapat total 8. Output dia 8 lah, hasil dia 8. So dalam programming, okay, kita boleh lihat prosesnya dalam programming, yang mana dalam PHP kalau kita nak define satu, okay, kita buat macam ni lah.
kita lihat kod kita. Bila kita nak define satu pemboleh ubah, ni contoh dia. So num1 ni adalah satu pemboleh ubah. Okay, variable first variable. This is the first variable with value. Kalau bahasa biasanya kita boleh baca macam itulah. Num1 is the first variable assigned with a value. Nombor 3. So value dia adalah 3, variable dia adalah num1. So the second one here, kat sini yang kedua, dia adalah num2 merupakan second variable. Second variable assigned with value 5. This is the second variable assigned with value 5. Nombor 5 ni dia assign kepada variable yang kedua. Kenapa kita perlukan dua variable? Sebab kita perlukan untuk simpan dua data. Jadi kita perlukan dua variable, dua container. Okay, so lepas tu kita lakukan proses penambahan, yang mana num1 kita tambahkan dengan num2 dan kita simpan dalam total. So whatever operasi yang sebelah kanan ni, whatever operasi yang sebelah kanan dia akan buat, dan hasil dia akan pindahkan ke dalam total. Bukan pindah lah, maksudnya hasil dia ni dia akan pindah ke dalam total. So let's say num1 adalah 3 dan num2 adalah 5. Jadi total akan menyimpan nombor 8. Tu 5, 3. Oh sebalik, sorry. Dia adjust balik. Num1 adalah 5, num2 adalah 3. So 5 dengan 3 ditambahkan di sini. Ditambahkan di sini. Tambah. And then dia akan dapat 8. So 8 ni kita akan olah, ataupun 8 ni kita akan olah supaya dia boleh keluar satu maklumat yang bermakna. So kita akan buat echo di sini, yang mana apa yang dia buat adalah dia akan paparkan num1 di sini. Bila echo tu maksudnya paparan lah, output. So ini adalah value num1 iaitu 5. Dia tambah dengan 3 dan dia akan tulis di sini sama dengan total iaitu 8. So sebab operasi ataupun yang biasa manusia lalui adalah format ini, iaitu nombor operasi sebelah kiri dan hasil di sebelah kanan. Tapi dalam operasi komputer ataupun programming, operasi arithmetic berlaku di sebelah kanan dan hasilnya diletakkan di sebelah kiri. Itu sedikit perbezaan dia. Jadi kita paparkan output yang lebih difahami oleh manusia. Okay. Nombor pertama, nombor kedua ditambahkan, dapatlah hasil dia iaitu 8. So kita lihat dia punya output dulu. Saya dah letak dalam web. Okay, saya letak dalam new system, PHP Carol. Okay, dan mana tadi? Input, process, output. Okay. So output dia lebih kurang macam itulah. Process to add two numbers. 5 tambah 3 sama dengan 8. 5 tambah 3 sama dengan 8. So itu yang berlaku. So di sini adalah kita punya kod. Okay. Di sini adalah kita punya kod. Okay guys, so ni adalah nombor pertama. Ini adalah output yang lebih bermakna lah. Maksudnya maklumat yang dijana tu dalam output ni, manusia lebih faham lah. 5 tambah 3 sama dengan 8. Ni hasilnya daripada sini, this part. Okay, this part daripada echo ni. Tapi prosesnya berlaku di atas ini pada nombor 2, dan inputnya berlaku pada nombor 1. Nombor 3 adalah output dia, hasil daripada penambahan dua nombor, letakkan dalam total
dan input yang pertama, input yang kedua. So hasilnya akan menjadi lebih kurang macam ini. Okay guys, kodenya ada di dalam github.com/new system. So rujuk di sini untuk kita dapatkan kod dia. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.